Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penggemar-penggemar cerita misteri. Kisah seram kali ini dikongsikan oleh seorang kakak yang hanya mahu dikenali sebagai Acik. Kisah seram ini terjadinya pada tahun 2018 di Kota Tinggi Johor. Pada ketika itu, aku dan suamiku meluangkan masa di rumah. Seorang rakan datang berkunjung ke rumah yang ingin meminta pertolongan pada suamiku untuk mengait jering di kebunnya yang terletak di hujung kampung. Aku seperti biasa akan membantu suamiku sekiranya ada kerja-kerja yang dilakukannya. Kawasan kebun itu agak jauh dari perkampungan dengan pokok-pokok yang berukuran besar dan tinggi berusia puluhan tahun, menjadikan keadaan kawasan kebun itu suram dan kelihatan malam. Pokok jering yang berada di dalam kebun itu kebanyakannya berbuah lebat. Jadi untuk menyiapkan kesemua pokok, perlukan masa beberapa hari. Suamiku mengambil keputusan untuk kami tinggal sahaja berkemah di dalam hutan tersebut dan kerja mengait jering berjalan dengan lancarnya. Sementara suamiku membuat kerja-kerja mengait buah, aku pula memasang kemah untuk kami tidur dan beristirahat. Aku jenis yang tidak suka duduk dalam kemah yang tertutup. Jadi aku membuat keputusan untuk membuat kemah yang tidak tertutup habis, hanya tertutup separuh. Apabila berbaring boleh melihat keindahan langit. Selesai membersihkan badan di sungai yang berhampiran, kami pun menjamu makanan yang sudah aku sediakan. Selesai kesemuanya, suamiku memadamkan unggun api yang kami buat kerana takut api merebak disebabkan kawasan itu terlalu banyak daun-daun kering. Kami pun mula untuk beransur rehat. Sambil baring, suamiku menyuluh kawasan sekeliling untuk memastikan kami tidur dalam keadaan selamat daripada haiwan liar dan perkara-perkara yang tidak diingini. Aku tidak pasti bila suamiku memadamkan lampu sulunya. Aku seperti terpandang 3 berbola cahaya turun dari atas pokok di mana kemah kami terpacak. Pada mulanya aku fikirkan itu adalah cahaya daripada lampu sulu suamiku. Tetapi aku berasa hairan. Kenapa cahaya lampu itu boleh menjadi 3 cahaya? Aku berkata di dalam hati. Aku terkejut apabila aku lihat satu daripada 3 cahaya itu terbang meninggalkan 2 lagi berbola cahaya tersebut. Dan 2 berbola cahaya yang tinggal terus turun perlahan ke arah kemah kami. Dengan lantang suamiku pun berkata, "Kalau kau mau mati kedua kalinya, kau coba untuk masuk ke dalam kemah ini." Kemudian suamiku terus membaca ayat suci Al-Quran. Cahaya itu betul-betul berada di atas kemah kami. Aku terdiam dan hilang kata-kata. Aku menggenggam tangan suamiku dan suamiku memberi isyarat supaya bertenang dan tidak takut. Ternampak jelas dalam cahaya itu wajah seakan-akan wanita dan kanak-kanak. Cahaya itu seolah-olah berkomunikasi sesama mereka. Cahaya pertama yang sudah berlalu pergi tadi berpusing dan seolah-olah memanggil kepada 2 biji berbola cahaya yang ingin mengganggu kami tadi. Perlahan-lahan ketiga-tiga cahaya tadi naik semula ke atas dan menghilang. Aku dan suamiku hanya terdiam dan tidak mahu membahas soal tadi. Kami pun terus terlelap, mungkin kerana terlalu penat bekerja di siang hari. Oleh kerana masih banyak pokok yang belum terkait, kami mengambil keputusan untuk bermalam lagi di dalam kebun tersebut. Tetapi kali ini kami mengubah tapak kemah kami dan kami menggunakan kemah pasang siap untuk mengelakkan perkara yang sama mengganggu kami lagi.
Aku dan suamiku terjaga dari tidur kerana kemah kami seperti disuluh cahaya yang sangat terang. Keadaan di luar kemah kelihatan seperti di siang hari dan cahaya itu datangnya dari arah atas kemah kami. Suamiku mahu menjenguk keluar dari kemah, tetapi aku melarang kerana aku takut perkara yang tidak diingini terjadi. Hampir 2 jam cahaya terang itu menyuluh kemah kami dan tanpa tersedar kami pun terlelap dengan sendirinya. Aku dan suamiku mencuba melihat sekitar kawasan kemah kami, tetapi tiada apa-apa yang mengganjilkan. Mujurlah kami dapat menyiapkan kerja-kerja pada hari itu dan alhamdulillah tiada apa-apa perkara pelik yang mengikut kami balik ke rumah. Aku bermimpi yang aku, suami dan anakku dikejar hantu raya dan tidak lama selepas itu seluruh tanganku ditumbuhi bisul dan dalam masa sebulan 11 bisul ada di tanganku. Sudah puas aku dan suamiku mencari ikhtiar, tetapi tanganku masih tidak sembuh. Kemudian suamiku membuat keputusan untuk membawaku pulang ke kampungnya di Batu Pahat. Tidak sampai seminggu bisul-bisul yang ada di tanganku beransur pulih tanpa aku meminum atau mengambil sebarang ubat. Syukur alhamdulillah di atas pertolongan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Maafkan jika video ini ada kekurangannya. Jangan lupa like, follow, komen dan subscribe.